Ya, macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, nescaya akan aku limpahkan keberkatan dari pintu langit dan bumi. Tuan-tuan yang dipertua, ada beberapa perkara yang saya mohon untuk sampaikan ketika mengambil bahagian di peringkat dasar bajet 2011. Yang pertama ialah lebuh raya Kuala Kerai Kota Baru sepanjang 73 km. Pentingnya lebuh raya ini kerana dia merupakan laluan utama menghubungkan Kelantan dari pantai barat melewati Lipis, Gua Musang, Kuala Kerai, Machang dan seterusnya Kota Baru. Pada rancangan Malaysia ke-9, projek ini telah pun dimasukkan di dalam rancangan. Bahkan pada tahun 2006, sebuah syarikat Padang Maju telah diberikan surat niat atau letter of intent untuk memajukan atau menjayakan projek ini ketika itu pada nilai 600 juta ringgit. Padang Maju kemudiannya melakukan beberapa kerja-kerja awal, persiapan teknikal, perundingan untuk mendapatkan tanah yang membabitkan lebih 2,000 tuan punya milik tanah. Bahkan kerajaan telah pun membelanjakan sekitar 50 juta ringgit bagi kerja-kerja awal ini. Sehinggalah kemudiannya berlaku peralihan pada April 2009, Tan Sri Dipertua, satu lagi surat letter of intent kepada AKN Construction, sebuah syarikat yang beralamat di Kuala Kerai, telah menerima surat niat untuk menjalankan projek ini. Artinya Padang Maju dah tak ada kena mengena lagi. Sehinggalah surat niat itu kalau setahun, sekarang dah pun Oktober 2010, kita masih lagi tidak melihat sebarang kerja-kerja berlaku di lapangan di bawah sana. Pada kesempatan ini saya ingin membangkitkan beberapa perkara. Pertama, apakah status surat niat kepada syarikat itu? Jika ianya masih lagi sah selepas tahun, bilakah kerajaan bercadang untuk memasukkan perbelanjaan bagi membolehkan jalan utama ini dalam bajet kali ini ataupun dalam rancangan Malaysia ke-10 ini. Jika sekiranya di sana sudah pun ada peruntukan, saya mohon agar ianya dapat disegerakan. Tan Sri Dipertua, saya kemudian beralih kepada tajuk yang kedua, ianya dari hal pengambil alihan EPF dan khazanah ke atas projek lebuh raya Utara Selatan Plus. Sememangnya pada asalnya lagi khazanah dan UEM, khazanah melalui UEM dan juga EPF KWSP ini merupakan pemegang saham utama di samping pemegang saham minoriti yang menguasai Plus. Tapi sekarang ianya sepenuhnya dalam tangan kerajaan melalui JLC ini dan juga melalui KWSP. Oleh hal yang demikian, saya ingin timbulkan beberapa persoalan dengan penguasaan sepenuhnya di bawah kerajaan. Apakah kerajaan, saya tanyakan, bersedia untuk merunding kembali syarat-syarat konsesi lebuh raya ini? Sebab jika sekiranya semua pelaburan Plus itu telah pun memperolehi keuntungan, apakah kerajaan bersedia untuk sama ada pertama menamatkan sama sekali bayaran tol ke atas pengguna lebuh raya ini, ataupun menurunkan terus kadar tol, tidak sekadar tidak menaikkannya selama 5 tahun seperti yang disebut oleh Perdana Menteri saat membentangkan belanjawan tempoh hari. Saya percaya pelaburan ini telah pun memberikan pulangan. Saya menyemak tahun keuangan Plus berakhir 31 Disember 2009. Net profitnya atau keuntungan bersihnya, Tan Sri Dipertua, bernilai 1.19 bilion. Manakala setahun sebelumnya, yakni tahun 2008,
PLAS telah pun memperoleh keuntungan, manakala untuk tempoh 2003 hingga 2008 rakyat telah pun membayar compensation atau pampasan sebesar 2.84 bilion kepada PLAS. Jika sekiranya sekarang ini ianya berada sepenuhnya di dalam kawalan kerajaan, apakah kerajaan bersedia merundingkan kembali konsesi ini? Jika tidak, apakah alasan kerajaan? Tan Sri Yang Dipertua, saya juga memilih untuk menyentuh isu bajet yang memperuntukkan ratusan juta untuk tujuan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan. Kali ini sebesar 411 juta. Saya ingin kemukakan bagaimana pentingnya topik ini saya pilih untuk dijawab nanti oleh Mosti, ialah kerana saya perhatikan ada masalah dari segi continuity atau kesinambungan dasar kerajaan. Tan Sri Yang Dipertua pada membentangkan rancangan Malaysia ke-9 di bawah Perdana Menteri yang lepas, mantan Perdana Menteri menyediakan satu bab khusus dalam RMK 9, iaitu bab 6, yang berhubung dengan peranan bioteknologi sebagai teknologi utama memacu Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan ilmu. Perdana Menteri yang lepas juga memperkenalkan dasar bioteknologi nasional pada tahun 2005 yang menggariskan rangka kerja bersepadu untuk pembangunan industri bioteknologi, termasuk sasaran, keutamaan dan strategi yang akan digunapakai. Pada perenggan 6.03 buku rancangan Malaysia ke-9 itu disebut juga bahawa strategi pelaksanaan dasar bioteknologi nasional ini merangkumi tempoh 15 tahun. Maknanya rancangan Malaysia ke-9 berakhir 2010, rancangan Malaysia ke-10 berakhir 2015 dan rancangan Malaysia ke-11 berakhir 2020. Saya masih ingat dalam dewan ini bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Menteri yang sekarang berulang kali menekankan bahawa dasar ini akan dijayakan membabitkan 3 fasa. Fasa pertama, membangunkan dan memantapkan keupayaan R&D dan institusi biotek di Malaysia. Fasa 2, memberikan tumpuan kepada pengkomersialan hasil R&D biotek. Sementara fasa ketiga ialah fasa menembusi pasaran antarabangsa melalui syarikat bioteknologi Malaysia. Bagaimanapun Tan Sri Yang Dipertua, dalam rancangan Malaysia ke-10 tempoh hari, bioteknologi hanya disebut sekali sahaja, iaitu sebagai pelantar teknologi tinggi dalam perancangan dan penyelarasan 12 bidang ekonomi negara, bidang ekonomi utama NKEA yang disenaraikan. Perlu digariskan sini, daripada 12 NKEA yang diumumkan dalam rancangan Malaysia ke-10, hanya 3 yang benar-benar boleh menerima manfaat daripada bioteknologi, iaitu minyak sawit dan produk berkaitan, penjagaan kesihatan dan pertanian. NKEA yang lain seperti minyak dan gas, perkhidmatan kewangan, pemborongan dan peruncitan dan pelancongan tidak perlu bergantung pada bioteknologi sebagai pelantar teknologi. Apa yang ketara di sini Tan Sri Pertua ialah Kerajaan Barisan Nasional yang membentangkan rancangan Malaysia ke-10 kelihatannya dengan sengaja atau tanpa sebab munasabah membatalkan komitmen pembangunan ekonomi yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sendiri dalam rancangan Malaysia ke-9. Kerajaan Barisan Nasional sendiri yang menekankan peranan bioteknologi sebagai bidang ekonomi baru berasaskan ilmu dan inovasi. Dan kerajaan ini juga yang menetapkan dasar pembangunan industri tersebut tempohnya 15 tahun. Tetapi selepas fasa 1, kerajaan ini juga menurunkan tahap kepentingan industri bioteknologi, bahkan tidak dianggap sebagai NKEA langsung tanpa memberi sebab-sebab kukuh. Saya berpendapat Tan Sri Dipertua, kerajaan tidak boleh meremehkan bioteknologi secara senyap-senyap, kerana dalam rancangan Malaysia ke-9 lebih 2 bilion ringgit telah diperuntukkan dan habis dibelanjakan